Sebab tu hari ni ada orang WhatsApp Ustazah, Ustazah saya Ramadan ni dah cuba dah nak buat apa yang Ustazah kata, nak diam. Biarlah orang caci maki hina saya kan, mengumpat saya, orang bagi tahu saya orang mengumpat saya diam. Okey, apa nasihat Ustazah? Jawapan Ustazah diam, tu je lah muslimat. Faham ke tak faham ni? Jawapannya sepatah je diam. Kerana kita tahu Ramadan lidah kita hanya digunakan dua sahaja, bercakap baik atau diam. Boleh tak Ustazah atau cakap jahat? Tidak ada atau yang kedua. Sama ada cakap baik atau diam. Orang mengata macam mana pun dalam diam tu muslimat, tolong pasang niat. Tuhan, jangan dalam Ramadan ini sahaja lidahku bercakap baik, tolong. Kerana Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang sedang mengajar kita muslimat untuk jadi orang yang lebih baik. Orang balik haji umrah, kalau lepas daripada balik tu kekal baik, itu mabrur. Orang Ramadan, muslimat dirahmati Allah, kalau lepas Ramadan dia mampu zip mulut dia daripada bercakap kejahatan-kejahatan. Masya Allah, inilah Ramadan yang insya Allah pembuka pintu syurga, penutup lubang-lubang neraka untuknya. Jangan tengah Ramadan ni, kan, aku ada benda nak cerita kat engkau, dia cerita je lah sekarang. Tak boleh Ramadan kau pagi raya aku pergi jumpa engkau. Tu muslimat, pagi raya aku jumpa engkau. Pagi raya jumpa sungguh. Dah jumpa mak ayah minta maaf zahir batin ke belum? Tak, benda ni memang penting daripada Ramadan hari tu aku nak cerita. Tapi sebab Ramadan kan, pagi Syawal ni aku cerita. Habis segala amal dalam bulan Ramadan. Faham ke faham? Okey, baru boleh start. Baik, muslimat dirahmati Allah, muka surat yang ke-10. Kalau ingat, penawar bagi hati, Ustazah Zai mulakan pada kuliah yang pertama dulu dengan muqaddimah. Ingat tak? Kenapa Ustazah Zai mengajar daripada bab muqaddimah, bahkan isi apa tujuan penulis melahirkan buku ini, yakni setulus bicara dari penyusun pun Ustazah bacakan masuk kepada muqaddimah. Sebab itu bila kita masuk kepada pengertian hati, sekejap je kita sambung, kemudian kita berhenti pada muka surat yang ke-9. Seingat saya sebut, nanti bila kita sambung kuliah akan datang, kita akan mengenal apa janji Allah dalam Quran bagi orang yang menjaga hatinya. Selalu di hujung lisan Ustazah sebut, tolong ya Allah, andai ajal itu tiba, matikan kami dengan qalbun salim. Biasa dengar muslimat, apa qalbun? Hati. Apa salim? Yang penuh dengan kesejahteraan. Hati yang penuh sejahtera ni hanya fikir baik, akhirnya terlahir baik daripada seluruh anggota jasadnya. Kerana hati adalah raja. Hati adalah raja. Kalau hati mengarahkan baik, seluruh anggota jasad, matanya hanya nak pandang baik, telinganya hanya nak mendengar baik, lisannya hanya nak cakap baik, tangannya mengambil hak yang baik, kakinya hanya melangkah kepada tempat yang baik. Muslimat dirahmati Allah, nak tengok juga sebab ada surprise hari ni di hujung kuliah. Okay, muslimat dirahmati Allah, untung sungguh Masjid Ibn Abbas tapak. Ketua muslimat tinggal barang, sanggup balik, ambil pula. Untuk apa? Muslimat dirahmati Allah, untuk bagi keseronokan. Tapi tak bolehlah bagi kat 300 orang yang datang ni, kan? Siapa yang paling tak tidur hari ni, itu yang dapat hadiah. Dah, itu Ustazah je buat. Muslimat, baik, kita nak sebut qalbun salim, hati yang penuh kesejahteraan. Sejahtera hati, seluruh anggota jasad tertolak buat baik. Hatta kaki, kenapa diajak kepada benda jahat? Kita pun kalau tak ikut nanti kawan kata apa Ustazah, tak apalah dah 8 Ramadan buat benda baik, malam ke-9 ni ikutlah dia sekali. Contoh muslimat, tiba-tiba Allah halang, lah minta maaf lah aku tak jadi ikut engkau, suami demam pula. Sebenarnya sebab sejahtera hati itu, Allah yang menghalang seluruh anggota jasad kita untuk melakukan kejahatan. Faham maksud muslimat? Sebab itu yang paling penting nak dijaga adalah hati, tempat jatuhnya pandangan Allah. Sedangkan kita saban hari buka je mata nak tengok apa? Cermin. Ada tak jerawat sebiji? Loh, nak bubuh apa ni jerawat sebiji? Jerawat sebiji tu yang dikhawatirkan. Susah hati dengan jerawat sebiji. Tak syukuri dengan yang besar macam padang satu wajah ni. Pipi belah kanan okey lagi, dahi okey lagi, dagu okey lagi. Jerawat tumbuh sikit je belah kiri muslimat. Yang tu kita sibuk. Yang luas ni kita tak syukur pun. Oh, belah sini tak jerawat lagi, belah sini tak jerawat lagi, satu je jerawat. Kita sibuk dengan yang satu. Jatuhnya pandangan Allah pada mana muslimat? Pada hati.
Buka je mata Tuhan. Semalam ada satu perkataan aku sebut, dek marah sangat, jahatnya lidah aku. Kenapa lidah aku jahat masa tu? Sebab aku tak boleh terima apa dia buat kat aku semalam. Jahatnya aku. Syukur engkau hidupkan aku pagi ni ya Allah. Hari ni aku tak nak hati ni jahat lagi sampai keluar kat lisan aku perkataan jahat. Hari ni aku tak nak hati aku jahat lagi ya Allah sampai terambil hak orang lain. Hari ni aku tak nak jahat lagi sampai melangkah kaki aku ke tempat yang jahat. Ni kita pujuk hati kita saban hari. Buka mata. Subuh kita. Dalam subuh kita berdoa, jangan ya Allah hati aku ni hari ni terarah kepada benda yang jahat. Tak sempat buat jahat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zuhur pula muslimat. Tak sempat buat jahat, asar pula. Sebab tu cepat-cepat bila dipanggil kita dah buat persiapan. Hati yang benar-benar bersih nak keluar rumah ke tidak ni pukul 4, asar awal sekarang ni. Kalau pergi takut sangkut ni, orang dah pakat keluar di bazar Ramadan belaka ni. Tak payah keluarlah dah pukul 4, takut lambat asar. Hati yang begini muslimat dirahmati Allah, itulah qalbun salim. Kenapa hati itu sentiasa demikian? Ni meremang bulu roma ni. Kenapa hati itu sentiasa demikian muslimat? Kerana dia tak tergambar satu destinasi akhir dia, hanyalah tergambar syurga. Faham maksud? Muslimat, tergambar syurga. Syurga yang kita betul-betul kenal sahaja baru kita mendorong seluruhnya untuk aku tak peduli apa dah sakit kat sini agar nikmat kat sana. Itu janji Engkau yang tak pernah mungkir ya Allah. Tertangguh apa yang aku nak kat sini, dekat syurga pasti aku dapat. Orang tu boleh mudah sahaja, ringan lisannya nak makan itu, nak cakap ini, semua tak ada penjara langsung. Tapi aku terpenjara menjadi orang beriman. Bila aku akan dapat semua ni? Dalam syurga. Pastikan syurga muslimat. Sebab tu muslimat jangan jumpa ustazah tanya, ustazah rasa acik nanti masuk syurga dengan suami pertama ke suami kedua? Sibuk tanya muslimat. Kenapa ustazah suami pertama ke suami kedua? Sebab suami pertama kahwin 30 tahun meninggal ustazah. Tak pernah bawa acik pergi masjid. Tak pernah. Memang kaya tapi lara ustazah. Tak pernah bawa ke masjid. Kahwin dengan pak cik nombor 2 ni meninggal pula lepas 3 tahun. Tapi Masya Allah sweetnya ustazah. Pergi masjid pimpin tangan. Ajak makcik hantar pergi majlis ilmu. Sejuk hati walaupun 3 tahun. Ustazah rasa pakcik pertama ke pakcik kedua teman acik dalam syurga? Faham tak muslimat? Jawapannya lu fikir sendiri. Sebab takut dua-dua tu syurga, tapi kita yang tak syurga. Kenapa muslimat? Cik, Allah janji dalam syurga semua wajib ada pasangan. Ni indahnya. Orang yang tertangguh doanya minta jodoh yang baik sampai mati, kadang-kadang tak dapat jodoh yang baik. Fahami Quran. Kenapa Quran kata orang dalam syurga wajib bersanding di atas pelamin yang indah? Nak sandingkan siapa ustazah? Allah bagi pasangan tu. Kenapa yang takut sangat? Tak payah tanya suami pertama ke suami kedua, tak payah tanya. Orang tak ada suami atas dunia pun wajib ada pasangan dalam syurga. Allah yang bagi muslimat. Ini jaminan Allah. Sebab tu dia akan pujuk hati, tak apalah kawan tu berbahagia dengan suaminya. Kita akan bahagia juga dalam syurga. Tapi duhai lisan yang berkata demikian, tolong pastikan diri kita juga ke syurga. Sebab tu kena kenal sungguh-sungguh syurga tu. Jangan dengan anak-anak siapa puasa 30 hari masuk syurga. Syurga tu macam mana mama? Syurga tu best. Ultraman ada, apa benda ada. Kita tak tahu nak ceritakan pada anak-anak kita tentang syurga. Hari ni kita belajar. Supaya semua helaan nafas kita susah kat sini, kita nampak nikmat syurga. Boleh muslimat? Kita baca satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu, banyak kali jumpa dalam Quran sabiq. Kalau musabaqah, pertandingan, perlombaan membaca Al-Quran. Muslimat, berlumba-lumbalah kamu untuk maghfirah. Ramadan kata ulama bulan apa? Bulan maghfirah. Sebab itu dalam Ramadan ini muslimat dirahmati Allah, jangan henti dengan minta ampun kepada Allah. Jangan pernah berhenti minta ampun. Tiap kali kita teringat, Allah ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah.
Ingat kita sebelum Ramadan ada kesayangan kita, jiran tetangga kita yang diambil oleh Allah dalam beberapa hari sebelum Ramadan. Termasuk ulama kesayangan kita, lagi beberapa hari nak Ramadan, muslimat dirahmati Allah, kembali ke rahmatullah. Dalam sehat. Kenapa kita kata dia sehat? Malam tadi masih berforum, besok paginya janji untuk ke Ipoh pula bagi ceramah, Masya Allah muslimat. Tapi meninggal dunia 5 hari sebelum Ramadan, almarhum Tuan Guru Abu Hassan Din. Habis dah 3 orang, 3 lelaki beradik yang menyuburkan Malaysia dengan ilmu agama Allah. Mudah-mudahan di barzakh mereka berehat panjang, kerana ketika hidupnya tidak ada rehat, hampir terpisah dengan keluarga, anak cucunya kerap. Kerana apa? Kerap bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan ilmu Allah. Ini muslimat dirahmati Allah. Dan ketika saya buat program satu bas ke Terengganu, dapat berita itu, muslimat dirahmati Allah, saya sebut di masjid di Terengganu. Saya sebutkan apa? Muslimat dirahmati Allah, kita baru dapat kabar berita yang duka bagi kita, dan kita bersangka baik kepada Allah dalam hati. Kenapa mereka yang mulia ini dimatikan sebelum sempat berramadan? Apa sangka baik kita muslimat? Sebab Allah akan ambil orang-orang yang dia sayang terlebih dahulu, takkan merasakan azabnya hari kiamat. Faham muslimat? Sebab tu kita jangan sombong, Tuhan panjangkan umurku, aku nak mati masa engkau kiamatkan dunia ni. Jangan aminkan muslimat. Sebab apa? Orang yang mati pada kiamat tu orang yang sangat sudah dizalimi, sakit sungguh. Wanita yang sedang hamil boleh gugur dengan sendiri kandungannya. Kerana apa? Kerana dahsyatnya gegaran kiamat. So jangan sombong, Tuhan aku nak panjang umur, nak jadi manusia bermanfaat. Jangan mati selagi tak kiamat. Orang yang mati masa kiamat tu orang yang sudah tidak ada syahadah di lisannya muslimat. Sebab tu orang selalu sebut Allah sayang dia, sebab tu Allah ambil dia dulu. Apa maksud Allah sayang dia? Allah tak nak bagi dia rasa kiamat, muslimat dirahmati Allah, maka dia hanya merasa sakitnya sakaratul maut. Dan kalau kita menyusul, apa sangka baik kita kepada Allah, insya-Allah Tuan Guru almarhum Tuan Guru Abu Hassan Din, Ramadannya yang lepas itu sudah menjadi pembuka syurga untuk dia. Ramadannya yang lepas itu sudah menutup lubang neraka untuk dia. Begitulah juga doa saya untuk almarhumah ibu saya. Kerana apa muslimat? Ramadan yang lepas tu dia dah cukup baik. Kualiti sungguh Ramadannya Allah terima dah. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ni 8 Ramadan, mudah-mudahan Allah tak matikan kita lagi sebab kita belum puas beramal dalam Ramadan ini. Tapi muslimat, seminggu dah berlalu. Apa yang kita lakukan? Menangis tak kita dalam sujud? Kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa zahir dan batin kita. Dosa saat jahil, saat leka kita. Sebab bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Allah buka luas langit, minta sungguh-sungguh ampun. Lama sikit dalam sujud, menangis dalam sujud kita. Kerana apa muslimat? Kerana kita ini sedang meminta keampunan dalam hati ni, merayu rintih dengan Allah. Jangan lama sangat kalau kita ni imam, demam orang belakang. Kemudian muslimat, jangan lama sangat dalam solat fardu. Yang ketika kita solat jemaah, orang sebelah ni duk garuk kepala, lama sangat sebelah ni, hidup ke mati, sujud lama sangat. Ustazah suruh sujud lama dalam mana? Dalam tahajud kita yang sedang bermunajat dengan Allah. Dalam solat hajat kita, dalam solat taubat kita, berlama-lamaanlah dalam sujud. Berbisik-bisik dengan Allah di bumi, pecah langit Allah mendengar doa kita. Faham maksud muslimat dirahmati Allah? Kerana Allah tidak pernah menutup segala doa minta ampun. Jadi Ramadan ni sesuai kita baca ayat ni, berlumba-lumba kamu mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga.